Masa orang dah menuai padi ni, orang dah buang air kat sawah tu, dah mula dah di haruan. Tengok macam senang jalan haruan, tapi orang tak tahu kalau lumpur tu kat parit tu kadang ada paku, kaca. Saya tengok orang tua dulu-dulu buat jeruk ni, makan-makan kat rumah. Rasa dia tu sedap. Boleh minum air, boleh buat air. Kami sama-sama terus buat kuih-kuih ni untuk aunty jual pada pelanggan-pelanggan aunty yang akan sambut Tahun Baru Cina. Hidangan ikan haruan merupakan satu menu unik yang jarang dijumpai. Berbeza dengan di Sungai Besar, setiap kali tiba musim menuai padi, ikan haruan akan dicari penggemarnya. Berapa kilo ni? Ada 5 kilo tu. Bolehlah saya ambil semua. Ambil semua. Ismail Hashim antara pengusaha yang menonjolkan menu berasaskan ikan haruan di Pekan Kecil Negeri Selangor ini. Ikan darat seperti haruan perlu dibersihkan bagi mengurangkan kehanyiran disebabkan habitatnya yang banyak bergelumang dengan lumpur. Kita bersihkan, lepas tu kita akan potong slice. Sana masakan 3 rasa. Yang pertama, yang kedua kita akan goreng kunyit. Iwan antara pembekal stok haruan yang dipercayai Ismail sejak warung ini beroperasi 8 tahun lalu. Biasalah untuk kedai makan ni kita kena cari banyak supplier ataupun pembekal utama. Kadang-kadang kita tidak mahu kehabisan stok. Contoh seperti ikan haruan, ikan sepat, ikan puyuh dan sebagainya tu. Kadang-kadang bila di sini dah habis musim dia, kita dah boleh kehabisan stok. Jadi termasuklah Iwan dan adik dia tu. Dan saya kenal Iwan ni pun dah agak lama jugalah. Saya berkawan dengan abangnya dan dia ni adik pada abang dia lah, kawan saya tu. Jadi saya pun serba-serbi tahu yang dia ni selalu juga mengutip hasil-hasil ikan darat ni atas usaha dia sendiri. Ikan haruan mempunyai gizi tinggi. Ini termasuklah keberadaan asid lemak omega 6, lemak baik yang jarang dijumpai di dalam ikan lain. Ia membantu menyembuhkan luka dan pertumbuhan otot. Tidak heranlah permintaannya di warung kepunyaan Ismail ini tidak pernah putus. Kalau secara puratanya, untuk ikan haruan lah yang di kedai saya ni perlukan setiap bulan lingkungan lebih kurang 20 ke 30 kilo lah kebiasaannya. Sebab saya ni bukannya buat untuk masakan fast food ataupun lauk campur, saya lebih kepada masakan panas. Dari segi kuantiti itu agak banyak jugalah diperlukan untuk masakan panas untuk support. Maksudnya menu bersandarkan ikan haruan yang saya perlukan dalam masa sebulan. Untuk haruan ni kebiasaan pengunjung-pengunjung yang mereka ketara untuk order lah. Kebiasaannya goreng kunyit, haruan goreng kunyit, haruan 3 rasa, haruan masak pedas. Ada juga setengah penggemar ikan haruan ni dia suka masak sup ataupun tom yum pun ada juga. Dia bergantung kepada cita rasa seseorang tu jugalah. Sungai Besar, sebuah pekan terletak 120 km dari pusat bandar Kuala Lumpur. Sawah padi terbentang luas membuka ruang bagi mereka yang proaktif untuk mencari rezeki buat keluarga dan diri sendiri. Pagi ini Muhammad Izwan Syarani atau lebih dikenali sebagai Iwan dan adiknya Muhammad Razi Syarani atau Adi memulakan hari mereka seperti biasa, bersiap sedia untuk membanting tulang 4 kerat di kawasan berhampiran rumah mereka. Namun sebelum dapat keluar mencari sesuap nasi, pasangan adik-beradik ini terlebih dahulu perlu menyediakan kelengkapan yang bakal digunakan nanti. Okey, boleh ni. Okey, boleh. Boleh tu. Ni. Dah
Okey tu kuat ni. Ada koyak? Tak ada. Tak ada lah. Dah. Boleh tu. Okey dah, jom. Mana mau jolok? Baik 3 belakang ni. Iwan dan Adi pagi ini akan mencari dan memburu ikan haruan. Aktiviti yang telah lebih 2 dekad dilakukan mereka bila tiba musimnya. Dari sekolah lah. Kadang balik sekolah tu saya cari-cari ikan haruan, kadang belut dengan kawan-kawan. Macam tu lah pergi sawah. Pergi mana-mana ke sawah lah. Kita menjala dah, menjolok. Kadang tengok pada tempat lah, kadang banyak kena haruannya. Kadang sikit. Mula-mula saya sendiri je lah. Buat sendiri. Lepas tu tengok best pula. Saya ajaklah kawan pergi cari ikan haruan, menjolok tu. Bukan saya seorang je lah, ajak kawan-kawan. Kadang adik-beradik ikut juga. Setibanya di lokasi pertama, Adi bergegas turun ke parit bagi mencari gelung mengeluarkan air sawah. Gelung ini lazimnya menjadi penghunian ikan haruan. Ada lubang? Ada. Ya tak ada? Tengok dalam kan? Ada tu. Ikat kau genggam je pegang. Okey lah tu. Boleh je. Jangan try dulu. Dulu. Aduh. Jaga ni. Ada. Dah sampai belum? Apabila tiba musim menuai padi, air dalam terusan atau parit akan dibuang. Dan ketika itu, penduduk yang majoritinya merupakan pesawah akan memanfaatkannya untuk menangkap ikan dengan pelbagai cara. Bagi Adi dan Iwan, mereka memilih menggunakan teknik menjuluk gelung sawah. Dia dekat sawah padi je tu. Dekat parit pun ada juga. Kalau ikan haruan ni ada, masa orang dah menuai padi ni, dah potong padi, orang dah buang air kat sawah tu, dah mula dah di ikan haruan. Kita cubalah masukkan dulu jolok serungan tu, masukkan dulu batang tengok. Sampai tertarikkan tingkat parit tu, kalau ada lah ikan ni, kadang tak ada, kosong. Tengok pada nasib lah, kadang ada dalam tu, selongan tu kalau ada, kadang tak ada. Gelung pertama tidak mendatangkan hasil buat pasangan adik-beradik ini. Walau bagaimanapun, ia bukan masanya untuk mengibar bendera putih dan mengaku kalah. Iwan mengambil keputusan untuk mencuba gelung sawah berhampiran dengan ke kolong pertama tadi. Matahari semakin menegak dan cuaca sudah semakin panas. Usaha mereka perlu segera membuahkan hasil. Jika tidak, penat lelah hari ini sia-sia belaka. Banyak batu boleh tak masuk jaringnya? Ia salah satu dugaan dalam mencari ikan darat seperti haruan di batas-batas sawah di sini. Selain itu, keadaan sekeliling termasuk parit yang keruh airnya mendatangkan ketidakpastian buat Iwan dan Adi. Banyak cabarannya, kan senang. Orang tengok macam senang cari haruan, tapi orang tahu banyak susah payahnya. Kadang kita tak tahu kalau lumpur tu kat parit tu kadang ada paku, kaca tu kan. Orang buang kadang kaca. Itulah pada nasib lah. Dulu pernah kena paku, kena kaki paku habis dalam. Itu ambil masa lama jugalah elok. Ni pun sekarang dah mula elok dah. Alhamdulillah. Boleh cari lagi semula lah hasil cari haruan lah. Teknik penangkapan ikan haruan diguna pakai Iwan dan Adi unik. Mereka menggunakan sebatang paip air mudah lentur diikat dengan botol minyak yang kemudiannya dibalut jaring atau dipanggil jut di hadapannya. Ini memudahkan proses menangkap ikan tersebut. Namun begitu, cubaan kedua ini juga masih gagal membuahkan hasil lantaran lohong yang tersumbat. Kadang sangkut ada sampah, ada kelapa, macam itulah. Kita masukkan pipe ni dia tak lepas. Dia tak lepas anulah, kita tak boleh nak cucuk lah. Mungkin ada kelapa dalam ni, guni ke. Kita tak tahulah. Kita tinggalkan lah, kita cari lubang baru lah, lubang lain lah.
Beralih ke lokasi baharu ini diharap dapat menerbitkan kelegaan buat Iwan dan Adi. Dengan cuaca tidak menentu, mereka perlu lekas mengumpul bekalan. Tahu dah lepas kat ikan ni. Tu, alhamdulillah ada seekor. Ya, alhamdulillah. Ada pun satu. Ush. Banyak tak payah. Nah. Nah, baik. Bawa. Ya. Dah. Ada pun satu. Hop. Tarik. Itu tu. Mana lagi? Sana. Ada lagi kat sana pula. Pergi sana. Hasil tangkapan pertama sudah berada dalam tangan. Bagi Iwan dan Adi, kerjasama utuh mereka menuaikan rezeki hari ini. Itu kerja mudah sikit, senang sikit. Nanti dia tak penat lah. Buat dia seorang tunggu depan, parit, seorang kat bendang. Senang dia 2 orang. Kalau seorang kerja lembat sikit lah. Macam tu dia laju sikit, cepat kerja dia. Sebab ada 2 orang, tak boleh jaga parit seorang. Tu tolak, dia tukar-tukar lah, tak kisah mana-mana pun dia. Banyak ni. Duduk. Banyak Iwan. Ada tadi tengok gaya. Ada? Banyak. Banyak? Mari. Apa koyak bawah dia? Oh, banyak koyak. Apa aku pegang jaring kau tarik? Apa? Aku pegang. Kau diam sana. Dia depan apa? Betul. Yang jaga. Koyak apa? Lagi. Alah lepas ah. Ada Koyak. Dengan dia pecah. Pecah. Tak ada rezeki, tak ada lah. Tak ada. Ada. Lepas ikan lah. Dia pecah, sungai dia pecah. Oh. Ada pula, apa dah? Depan dah. Ada pula. Oi, payah. Oi. Tengah hari berkunjung tiba, namun terik mentari tidak sedikit pun mematahkan semangat Iwan dan adiknya Adi meneruskan usaha memburu haruan. Mereka berpindah ke perbatasan sawah berlainan dengan harapan lebih banyak hasil dapat dituai. Oh, ada. Ada. Assalamualaikum. 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 Banyak batu lah. Tarik. Masukkan lah. Payah. Masuk banyak. Tu. Kadang juluk dekat dengan rumah ni, dekat dengan kawasan rumah ni banyaklah juga. Itu ada baru-baru juluk. Adalah 22 kilo itu tengok pada nasib, gantung pada nasib lah. Alang adalah. Kadang kalau saya lembat, orang lain masuk. Orang lain pun ada juga, orang lain cari haruan, bukan saya je lah. Kalau saya banyak kali juluk udang sulungan tu kan, tak ada ikan kan. Tak ada ikan tak apa, saya usaha lagi lah. Sampai benda tu ada hasil dia bawa balik. Kadang tak kisah, saya tak kisahlah kalau ada rezeki tu dapat sikit-sikit lah. Tengok pada 3 ke, pada 4 tu. Mana ni? Tak ada pun air kering kan. Musim memburu ikan haruan semakin ke penghujung. Sejak lebih 2 bulan lalu, sudah ratusan gelung sawah dijelajahi Iwan dan Adi dalam misi mendapatkan ikan darat itu. Selain haruan, mereka juga pakar dalam mencari hidupan lain seperti ikan sepat, ikan puyuh dan belut. Tetapi untuk hari ini, setelah lebih 5 jam bekerja, sudah sampai masa untuk Iwan dan Adi beransur pulang. Usai tugasan, kini masanya pasangan adik-beradik ini berehat dan menikmati juadah tengah hari yang disediakan keluarga. Ikan darat yang dicari Iwan dan Adi bukan hanya untuk dijual. Ia juga menjadi sumber makanan buat keluarga mereka. Berbudi pada tanah, lambat laun akan dibalas juga jasanya. Bagi Iwan yang berusia 32 tahun, dia tidak perlu berhijrah ke kota besar untuk mencari rezeki. Sungai besar ini sendiri sudah memadai. Saya berasa banggalah jadi anak jati Sungai Besar Selangor ni. Sebab sini banyaklah hasil-hasil
teraman padi-padi, ikan pun banyak, ikan parit dan ikan haruan macam tu, puyuh-puyuh, sepat, belut. So itulah hasil saya, cari-cari selalu ni mendatangkan hasil saya dah untuk hari-harian. Bukan setakat menjolok haruan, belut bukan, buat bendang pun saya ada juga. Macam tu dah. Dapat berehat seketika dan menikmati juadah tengah hari, Iwan dan Adi menyambung tugas mereka mencari rezeki untuk hari ini. Selepas berjaya menambah bekalan ikan haruan yang disimpan di dalam kolam khas di halaman rumah mereka, tiba masa untuk membawa sebahagiannya untuk diserahkan kepada pelanggan. Di kawasan jelapan padi seperti Sungai Besar, ikan haruan lazimnya menjadi sebahagian menu masakan buat warung serta restoran tempatan. Permintaan tinggi untuk stok ikan darat ini membuka ruang pemburu seperti Iwan dan Adi untuk menambahkan pendapatan harian. Haruan juga lebih mudah disimpan lantaran sifatnya yang secocok dengan air tawar. Ia juga mempunyai sistem pernafasan bimodal di mana haruan mampu bernafas melalui insang atau secara terus dengan udara. Sifat ini membantu Iwan dan Adi untuk menyimpan stok dengan lebih lama. Saya simpan dululah ataupun kalau ada juga orang nak, saya bagilah. Saya jual lah, ada sikit je lah. Bergantung kepada banyak yang dapat hasil hari ni kan. Saya jual dekat kedai-kedai restoran tu, kedai-kedai makan. Satu lagi kalau jual COD lah, mana-mana kedai-kedai makan ke, hantar-hantar ke rumah-rumah ke siapa nak. Menu ikan yang eksotik seperti haruan tidak semasyhur ikan darat lain seperti keli. Namun jika di Sungai Besar, ia antara juadah yang biasa dijumpai, lebih-lebih lagi bila tiba musimnya. Oleh sebab itu, pengusaha warung dan restoran seperti Ismail menjadi promotor terbaik untuk membawa hidangan berasaskan ikan haruan ini kepada khalayak lebih luas. Ia boleh menjadi salah satu wadah tambahan kepada pelancongan berasaskan makanan di pekan kecil ini. Sebenarnya kalau diikutkan untuk penggemar-penggemar masakan ikan darat ni, dia sebenarnya kurang. Sebab tu saya promosikan daripada awal sejak saya buka kedai ni. Jadi sampai sekarang alhamdulillah, maknanya penerimaan umum tu agak ketara lah, walaupun dia serba sedikit. Ada peningkatan sekarang alhamdulillah. Boleh dikatakan satu serata Malaysia jugalah yang datang kemari cuba masakan-masakan ikan darat ni. Iwan pemburu haruan. Dibantu keluarga dan rakan, usaha giatnya hanya punya satu niat: mencari rezeki bagi kelangsungan diri dan sanak saudara, menerusi sumber kurniaan ilahi selagi terjumpa. Sekarang ni tiba-tiba mari idea gitu nak buat jeruk ni. Sebab jeruk ni tak ada orang buat. Sekarang ni tengok orang tua-tua dulu-dulu dia buat gitu. Buat makan-makan, orang tua dulu buat makan-makan saja anak cucu. Ada yang memanggilnya gula merah atau gula keret. Bagi negeri di sebelah pantai timur, ia disebut nise keret. Mengikut sejarah, perkataan nise berasal dari manisan dan keret kerana bentuknya yang bulat. Dihasilkan sepenuhnya dari nira kelapa. Rasanya yang tidak terlalu manis membuatkan gula ini sering menjadi pilihan untuk digunakan dalam masakan. Di tangan wanita kelahiran negeri Cik Siti Wan Kembang yang terkenal dengan kepandaian berniaga, produk unik tempatan ini telah dipelbagaikan kegunaannya. Di Simpang 4, Cerang, Kota Baru, seorang pemilik gerai tepi jalan baru-baru ini tular dek kerana keunikan jeruk jualannya.
Rohani Hashim, 56 tahun atau lebih dikenali dengan nama Kak Ani oleh penduduk setempat, mengusahakan 11 jenis jeruk nise berdekatan rumahnya sejak beberapa tahun yang lalu. Saya suka berniaga. Saya suka cari duit. Suka. Saya mula-mula anak sore tu saya goreng pisang. Siapa anak 2, anak 3, anak 4, anak 5, anak 6. Lepas tu start buat jeruk. Buat jeruk dalam 50 kilo. Buat tu lama tu memang laku dah lah masa tu. Masa 30 tahun lepas tu laku dah. Memang orang kenal dah Kak Ani. Pelbagai perniagaan makanan diusahakan Kak Ani. Namun jeruk nise tetap menjadi pilihan pelanggannya. Wanita berasal dari rantau panjang ini tidak menyangka kedatangan seorang pempengaruh media di gerainya pada hujung tahun lalu membuatkan hasil air tangannya disebut-sebut. Bukan hanya penduduk setempat, malah menjadi bualan hingga ke seberang tambak. Kesedapan jeruk nise Kak Ani membuatkan mereka yang mendengarnya sahaja kecur air liur. Berbeza dengan jeruk buah lain yang menggunakan ibu jeruk sebagai bahan pengawet, tetapi berbeza dengan Kak Ani. Dia tidak menggunakan sebarang pengawet bagi jeruk nise yang dihasilkan. Beza dia kalau hak sie tu kita pedih tekuk makan. Kak ni tak biasa makan. Kak ni biasa makan hak Kak Ni ni je. Macam dengan orang ramai pun suka jeruk nise ni. Rasa dia tu sedap. Boleh minum air, boleh buat air. Kak Ani dibantu anak keduanya, Salam, dalam pemilihan buah di pasar. Kebiasaannya, Kak Ani akan ke pasar RTC di Tunjung sekitar jam 7 pagi. Antara buah yang akan dibeli di pasar ini adalah nanas, buah mangga dan jambu. Selain buah, bahan lain juga turut dibeli di sini, seperti cili api dan gula kerek yang menjadi penyedap kepada jeruk nise. Lebih 20 kilogram buah-buahan dibeli setiap hari bagi menampung permintaan pelanggan. 8 jenis buah lain akan dihantar terus oleh pembekal ke rumah Kak Ani. Selain anak lelakinya, Kak Ani dibantu oleh 3 orang pekerja. Kak Ni balik pasar, Kak Ni masak kuah, Kak Ni masuk air tapis Kak Ni tu, masuk dalam kuali, masuk nise, masuk gula. Lepas tu bagi dia gelegok tu, bubuhlah dia kering. Dia nak buat jeruk ni, dia kena nise sia sebab nak kuah dia hitam sikit. Kalau nise kapung, nise original tu dia merah tak comel. Menurut Kak Ani, ada peniaga lain yang turut menghasilkan jeruk nise sepertinya. Namun keaslian rasa jeruk beliau membuatkan ada pelanggan yang datang kembali mencari jeruk Kak Ani. Saya tengok orang tua dulu-dulu buat jeruk ni, makan-makan kat rumah. Lepas tu dia buat nise, masak gula, lepas tu bubuh lada kering. Lepas tu masuk dalam jeruk-jeruk lah macam dengan buah lanah dulu ke. Orang tua suka makan buah lanah ke. Memilih buah-buahan tempatan sebagai ramuan utama untuk jeruknya. Bagi Kak Ani, ia lebih praktikal kerana mudah didapati. Buah stor atau disebut juga sebagai buah sentul, antara 11 jeruk buah yang dihasilkan. Selain itu, jeruk cermai, kedondong, belimbing, kelubi, anggur hijau dan buah bidara.
Buah asam Jawa atau lebih dikenali sebagai buah celagi antara yang menjadi kegilaan peminat jeruk Kaani. Buah yang telah dikupas akan dibasuh bersih terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam bekas. Kuah yang telah dimasak lebih awal tadi akan dituang dalam bekas yang berisi buah. Sudah masuk buah-buah dalam tong tu, sudah bubuh kuah apa semua tu, kita masuk garam, masuk cili. Itulah nak suruh orang nampak gerai sikit, nampak cili merah-merah tu. Orang nampak cili pun dah orang terliur dah. Air mulut dia tu dah nak keluar dah. Cili dan garam yang dimasukkan tadi akan digaul sehingga sebati dan dibiar seketika sebelum dijual. Kebiasaannya, Kak Ani akan mula membuka gerainya pada jam 11 pagi. Namun, ada juga pelanggan yang sampai lebih awal dan akan terus ke rumahnya. Pukul 10 tu, kalau Kak Ni tak tubik lagi, dia orang pergi beli rumah dah lah. Kalau siap dah tu, Kak Ani ke tolak mari sini. Kalau tak ada anak-anak mari, Kak Ani sendiri tolak mari depan ni jual. Dijual pada harga RM1 hingga RM2 sesenduk mengikut jenis pilihan pelanggan, siapa sangka jeruk Kak Ani pernah mendapat tempahan hingga ke negara China dan Arab Saudi. Hak packing-packing tu susah sikit sebab Kak Ani tak masuk ibu. Dia susah. Dalam sehari tu bolehlah packing-packing. Esok lusa tu dia gemuk dah. Letih kita nak pergi cara dia pula. Tak ada pengawet. Jadi letih lah kita. Populariti yang dipinjamkan oleh media sosial melonjakkan jualan Kak Ani sehingga dia mampu menambah sebuah kemah lagi untuk keselesaan pelanggan. Dalam ruang lingkup kemasyhuran, wanita yang tidak berpendidikan tinggi ini juga mampu mengumpul pengikut dan peminat tersendiri kerana menghasilkan produk yang berkualiti. Kak Ani, cita-cita Kak Ani nak kedai tepi jalan. Nak tepi jalan, senang kita nak orang parking, hak tu mustahak sekali. Lepas tu Kak Ani nak suruh budak-budak jual lah tepi-tepi jalan gitu. Sehari selepas kedatangan kami, kemah yang digunakan Kak Ani koyak akibat hujan lebat pada malam sebelumnya. Namun wanita kental ini tidak pernah mengeluh walau pelbagai dugaan melanda dalam membesarkan anak-anak. Yalah. Curah sikit. Nampak hidung-hidung. Bagi Kak Ani, hidup harus diteruskan walau apa pun yang datang. Walau hanya memperdagangkan jeruk buah, kecekalan Kak Ani umpama simbol bagi kehebatan wanita Kelantan dalam perniagaan runcit dan makanan. Peranan mereka dalam menjana ekonomi keluarga tidak harus dipandang enteng. Dengan produk kecil seperti ini, merekalah yang menyekolahkan anak dan menghantar generasi selepasnya ke universiti agar hidup mereka tidak sepertinya. Benarlah kata pepatah, tangan yang menghayun buayan itu mampu menggoncang dunia. Nazia Abdul Kadir, antara mereka yang ternanti-nanti ketibaan Tahun Baru Cina. Ini kerana dia seorang penggemar kuih bakul, juadah tradisi kelaziman perayaan kaum Tionghoa. Nazia ada cara tersendiri untuk meningkatkan lagi keenakan kuih bakul yang hanya dinikmati setahun sekali. Ia digoreng Nazia seperti mana menyediakan pisang atau keledek goreng. Kalau nak buat untuk goreng tepung, kuih bakul ni kita kena guna yang keras sikit lah. Baru sesuai untuk kita nak buat goreng. Takut dia nanti dia melekat sikit.
Bagi Nazia, hidangan kuih bakul goreng ini kebiasaannya dijadikan juadah minum petang. Sajian unik ini dapat merencamkan juadah tersedia di rumahnya sesuai untuk seisi keluarga. Selain limau mandarin, kuih bakul satu lagi menu wajib bagi masyarakat Tionghoa sewaktu sambutan Tahun Baru Cina. Juga dikenali sebagai Nian Gao yang bermaksud kek Tahun Baru, ia dipercayai membawa tuah kepada mereka yang memakannya. Ini kerana teksturnya yang berkilat keemasan. Nian Gao dipercayai mula dihidang sejak dinasti Utara Selatan Cina pada penghujung kurun keempat. Dian Kecil Kedah, sekumpulan wanita Melayu ini mula sibuk membuat kuih bakul sejak bulan November lalu. Diketuai Izainiza Zarini, mereka telah memulakan usaha ini sejak 5 tahun lalu. Menurut Izainiza, dia mempelajari cara membuat kuih bakul ini daripada Tioh Seh Kuan atau lebih mesra dipanggil Aunty. Dia diperkenalkan kepada Tioh oleh rakannya bernama Siti, seorang pekerja di kedai perabot milik wanita Cina berkenaan. Siti lah orang yang bertanggungjawab bawa saya untuk belajar buat kuih bakul ni. Tahun pertama saya mula buat kuih bakul ni, saya hanya belajar layak daun pisang, lak daun pisang. Itu saja. Bila tengok kawan-kawan lain masuk daun pisang dalam tin, kawan-kawan lain bantu tepung. Jadi tiba-tiba saya memang rasa nak belajar sangat-sangat. Dalam masa yang sama, Aunty pula dengan rela hati nak ajak saya dan kawan-kawan untuk buat semua proses kuih bakul dari A to Z. Sebab itulah minat saya makin menjadi. Selain menurunkan ilmu pembuatan kuih bakul, Aunty turut menyediakan tempat dan peralatan bagi mereka menjalankan operasi menghasilkan juadah berkenaan. Sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tibanya Tahun Baru Cina, sebahagian daripada kedai perabot Tioh ini akan menjadi lokasi bagi Izainiza dan kawan-kawannya memproses kuih bakul. Bagi mendapatkan kuih bakul yang berkualiti, Izainiza dan rakan-rakannya menggunakan tepung yang dihasilkan dari beras pulut. Sebelum dikisar, beras pulut ini akan dibasuh bersih dan direndam semalaman. Daripada start rendam beras dan sampailah menghasilkan tepung, kami mengambil masa 3 hari. Lepas kita rendam tu, kita akan masukkan dalam mesin tu, kita mesin beras pulut tu jadi tepung. Bila jadi tepung tu, kita kena keringkan pula. Keringkan pula bukannya serata-serata kering, dia kena ada lembab-lembab juga. Sebab kalau kering terus, nanti kuih keras. Kami akan tindih dengan batu yang berat yang ada di kami lah. Batu, kayu. Disebabkan kerja-kerja mengisar beras pulut menjadi tepung ini agak berat dan memerlukan tenaga yang banyak, maka ia diserahkan kepada Rosli Hashim untuk melakukannya. Hari ini, Rosli dan pembantunya perlu menghasilkan lebih 90 kg tepung pulut untuk digunakan dalam pembuatan kuih bakul seterusnya. Rosli telah melakukan tugas ini sejak 6 tahun lalu. Ini dia kena jaga air, dia bagi pelan sikit. Sebab kalau kita bagi air sampai dia tak elok. Dia kena bagi dia pelan, jadi dia bawa dia di bagai tepung dia turun elok sikit. Kalau air lagi, yang dia tak jadi kasar kita. Jadi bila kita buat dia tak mau nak bikin elok. Memang kalau kita perlahan kaya, dia akan jadi merelik. Setelah dibiarkan menjalani proses mengeringkan kandungan air selama hampir 12 jam, tepung akan dikeluarkan daripada kain pembungkusnya. Beginilah keadaan tepung yang telah dibiarkan semalaman itu. Ia kelihatan seakan-akan adunan yang telah siap diuli dengan sedikit air. Sebelum tepung ini melalui proses bancuhan seterusnya, Aunty akan datang untuk memastikan ia menepati piawaian yang diajarnya kepada Izainiza. Ada sesuai, tak basah sangat pun tak kering sangat. Dia kena tepat-tepat masa lah.
lebih kurang 10 jam begitu lah dia kita mesin turun tu atau tekan bagi dia air lebih kurang 10 jam. Ini semalam kita mesin, pagi ini okey dah. Setelah Anti berpuas hati dengan keadaan semua tepung berkenaan, barulah ia dimasukkan ke dalam mesin pengadun. Gula pasir ditambah ke dalam adunan tepung sebagai pemanis. Kandungan gula dan tepung akan ditambah secara bersilih ganti agar bancuhan berkenaan menjadi sekata. Campuran gula dan tepung ini akan dibiarkan berpusar di dalam mesin pengadun selama 2 ke 3 jam sehingga ia menjadi cair. Semasa proses ini berlangsung, Izainiza secara berkala akan memeriksanya. Ini bagi memastikan campuran tepung pulut dan gula ini benar-benar larut sekata dan tidak berketul-ketul. Ya, sepanjang kami buat kuih-bakul ni, dia akan ada dengan kami, dia akan monitor. Sebab banyak benda lagi yang kami kena belajar. Walaupun dah 5 tahun, tapi masih ada benda lagi yang kami buat silap. Contohnya macam kadang terlalu kering. Dan bila terlalu kering, kuih dah jadi keras. Yang tu Anti akan check. Kami akan banyak, Anti akan ada dengan kami. Lepas tu pula untuk bancuhan tepung. Bancuhan tepung pun sama. Kena monitor, kena tengok selalu. Ada lambat sikit dia nak pecah gula tu. Lepas tu dapur. Dia ada api slow, dia ada api rendah. Yang tu Anti kena monitor kat kami. Selesai mengisinya ke dalam bekas, adunan akan diletakkan di atas dapur untuk dikukus. Difahamkan untuk pembuatan kuih bakul ini, proses mengukus akan mengambil masa antara 24 ke 28 jam. Selepas diletakkan di atas periuk pengukus, setiap tingkat adunan kuih bakul ini akan ditutup dengan kain. Difahamkan, bagi mendapat kuih yang cantik dan berkilat, kain ini akan ditukar setiap 2 jam. Selain renyah dan memakan masa, pembuatan kuih bakul ini juga diselubungi pelbagai mitos dan pantang larang. Perkara ini juga perlu dipatuhi Izainiza serta rakan-rakannya sepanjang proses pembuatan kuih bakul berlangsung. Dan larangnya yang utama, kita kena bersih. Bersih tu bukan daripada segi pakaian diri kita juga. Terutamanya bersih hati untuk penghasilan kuih yang cantik, yang elok, yang sedap tu, hati kita kena bersih dulu. Nak kata tak percaya tu, kena percaya. Sebab saya dan kawan-kawan pun memang kami dah alami. Bila bergaduh sikit kan, ada bergaduh kat rumah ke, tiba-tiba main masuk kerja. Bila masuk dalam dapur kita, yang kuih memang tengah atas dapur, memang kuih tu tak jadi. Kuih tu bila kita angkat, tepung pun tak ada. Setelah lebih 24 jam berada di atas kukusan, akhirnya kuih bakul ini sedia untuk diangkat keluar. Bagi kuih bakul yang permukaannya tidak licin dan mempunyai lubang-lubang kecil, sebatang sudu yang direndam dalam air suam akan digunakan bagi meratakannya. Proses ini dipanggil make-up. Petugas akan menggosok sudu di atas permukaan kuih bakul sehingga ia menjadi cantik, licin dan berkilat. Selepas itu, ia akan ditutup dengan kain dan dikukus semula sehingga sempurna. Kuih bakul yang dianggap sempurna dan menepati kualiti akan diangkat dan dibawa keluar dari dapur untuk disejukkan beberapa hari. Kuih bakul ini akan dijual pada harga RM9 ke RM15 sebiji bergantung kepada saiznya. Bila Anti bagi tahu dia nak ajak saya dengan kawan-kawan lain cara buat kuih bakul dari mula sampai dah siap. Waktu tu saya rasa saya ni bertuah sangat. Sebab payah nak jumpa orang Melayu yang pandai buat kuih bakul. Jadi bila ada ilmu ni saya rasa bertuah lah. Anti memang banyak dah tolong kami semua. Jadi sebagai nak balas budi Anti dan ucap terima kasih untuk jasa Anti tolong kami sama-sama buat juga kuih bakul ni untuk Anti jual
pada pelanggan-pelanggan nanti yang akan sambut Tahun Baru Cina. Kesudian Tioh Seh Kuan atau Anti untuk berkongsi cara pembuatan kuih bakul ini bukan sahaja membolehkan mereka memperolehi ilmu, tetapi pada masa yang sama membuka peluang kepada kumpulan suri rumah ini untuk memperolehi pendapatan sampingan. Walaupun berbeza bangsa dan agama, namun hubungan mereka ini adalah umpama aur dengan tebing yang saling melengkapi dan sentiasa menyokong antara satu dengan lain. Keharmonian hidup seperti inilah yang membentuk fabrik sosial yang unik di sebuah negara berbilang kaum yang dinamakan Malaysia.